akidah kamu perlulah dalam keadaan yang sejahtera, iaitu merasai keberadaan Allah sehingga tidak bergantung lagi dengan manusia. Contohlah, apa sahaja amalan ataupun apa sahaja ibadah yang kamu lakukan, semuanya kamu niatkan dalam hati kerana Allah. Kamu lakukan sesuatu perkara kerana Allah. Ataupun contohlah, dalam kehidupan kita ni pasti akan ada ujian, betul tak? Bila diri kita ditimpa ataupun bila diri kita diberi ujian, maka waktu itu sabar. Kamu mesti bersabar dan bergantung harap dengan Allah. Bukan bergantung harap dengan beristighfar, lagi apa? Berzikir. Berzikir, buat amalan yang sentiasa mendekatkan diri kamu dengan Allah. Seorang Muslim, dia mempunyai pengetahuan yang luas. Okey, seorang Muslim ni dia akan berusaha untuk menambahkan pengetahuan dia, kerana orang yang berilmu memang takkan sama dengan orang yang tak berilmu. So macam mana pun awak tetap kena belajar. Pandai tak pandai, result A, B, C, D belakang kira. Tapi awak kena belajar. Daripada apa yang awak belajar, itulah yang akan awak faham. Mungkin sekarang awak tak nampak, buat apa saya nak belajar benda tu? Saya bukan pandai pun, cikgu tak pandang saya pun. Tapi bila 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, awak akan rasa, oh ini sebabnya, kenapa aku kena belajar dulu? Oh yang ni baru aku nampak, kenapa benda ni? Sebab benda ni tak akan nampak dalam masa 24 jam, dalam masa 5 minit tu tak akan nampak lagi. Awak akan nampak dalam masa yang jauh ke depan nanti. So luas pengetahuan memang penting untuk seorang Muslim supaya dia mampu berdikari dan meneruskan usaha dakwah dengan lancar. Kita perlu menghargai masa yang kita ada, kita lalui hari ini, detik demi detik ini sentiasa berjalan. Masa yang ada ini sentiasa berjalan. Kita tak akan boleh patah balik masa yang dah lalu, kita tak boleh nak return back. Orang kata kalau cerita Back to the Future, mungkin boleh berlaku melalui mesin masa, tapi kita tidak ada mesin masa. Kita cuma perlu berjalan mengikut masa. Jadi pengajaran ataupun kesilapan yang kita lakukan pada masa lalu itu perlu kita jadikan sebagai satu pengajaran supaya kita boleh mengubah keadaan tersebut. Katalah kalau tahun lepas kita buat kesilapan dengan marah cikgu, maki ustaz tu, maki ustaz ni, tahun ini kita perbaiki, kita minta maaf dengan dia, kita minta maaf, kita perbaiki keadaan itu supaya kita tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan seperti itu. Seseorang jiwa pelajar yang hebat ni dia perlu ada kekuatan rohani lah. Contohnya kamu tidak boleh putus asa. Contoh keputusan perasaan kamu ni rendah. Contohlah masa awal tahun hari itu kamu dapat keputusan yang tidak begitu cemerlang. Jadi kamu perlu kuatkan semangat untuk menjadi seorang pelajar yang hebat supaya sehingga dapat menentukan masa depan kamu dengan baik. Itulah contoh rohani yang baik. Okay? So dari segi rohani ni kita tengok banyaklah dari segi pelbagai lah. Mental kamu kena kuat, okay? Fizikal kamu kena kuat untuk melawan apa juga cabaran yang ada pada masa sekarang. Contoh masa sekarang lah. Masa sekarang ni kita tengok dah setahun lebih kan PKP. So ada yang tak join kelas, ada yang join kelas. So yang mana yang join kelas ni dikira sebagai pelajar yang hebat lah. Okay? Jasmani yang sihat, mampu berdikari, tersusun urusan, memelihara masa. Masya Allah. Okey, jasmani yang sihat ni macam tadi Ustaz kata, bangun di awal pagi anak-anak. Sebelum subuh tu mandi. Air tu sejuk saja, tak tahan sejuk. Allahu Akbar. Sejuk tu bukan pasal apa, dia sekejap je sejuk. Sekejap lagi lepas mandi tu terus ibadah. Buat solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Kamu rasa nanti kenalah buat dulu baru tahu rasa macam mana kan. Yang seterusnya salah satunya ialah mukmin yang kuat lebih aku cintai daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Yang kuat ni macam mana? Bila dia bangun di awal pagi, automatik lah hari dia tu dia boleh lalui dengan tenang. Macam mana hebat di sisi sebagai seorang pelajar. Korang lagi-lagi korang STAM kan. STAM ni lagilah saya faham bila korang ada 10 subjek dan dua kan. Hadis mustalah,
Apa lagi? Tafsir dengan ulum. Bayangkan kalau kira tu boleh kata 18 subjek korang belajar untuk dalam setahun, dalam 9 bulan ni. So bila korang pandai untuk mengurus masa, mengurus waktu, buat jadual. Jangan sampai tahap bila nak exam barulah korang nak hafal. Bayangkan 18 subjek, 20 subjek tu korang nak hafal masa nak exam tu. Ustaz saya pernah cakap kan, dia kata jangan hafal bodoh. Ayat dia macam kasar sikit lah kan, tapi betul pun, jangan hafal bodoh. Sebab apa? Hafal lah dengan faham. Contoh tafsir kan, korang hafal ayat Al-Quran tu, contoh ayat Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, kita tahulah maksud dia kan. Dengan ayat tafsir tu tahu maksud dia untuk kita apa, syarahkan ayat dia.